Hello guys, Assalamualaikum. Welcome back to the segment. Apa khabar guys? Saya harap anda semua dalam keadaan sihat. Dan hari ini, saya ingin kongsikan lebih kurang dalam 3 kisah seram dengan anda semua. Tapi sebelum tu, jom kita layan the intro. Okay guys, seperti biasa, korang dah layan the intro. Okay, kepada siapa yang masih belum tekan butang subscribe, aku harap korang boleh tekan butang subscribe sekarang. Okay, sekarang. Alright, butang subscribe tu percuma guys. Okay, just tekan je. Okay, 3 cerita yang kita nak kongsikan pada malam ni. Dan ini adalah kisah yang pertama. Okay, kisah ni aku nak ceritakan tentang budak nama Aiman. Okay? Aiman ni ditinggal dengan Datuk Mat ataupun Tok Mat. Tok Mat selepas kematian ibunya semasa dia berusia lebih kurang dalam 8 tahun macam itulah. Manakala ayah pada Aiman ni, dia dah ada isteri muda dan merantau ke serata pelosok dunia ni untuk bekerja di salah sebuah syarikat mak saleh daripada luar negara ni. Jadi disebabkan telah ditawarkan gaji yang lumayan, tambahan pula mak tiri dia ni memang jenis yang tak pandai menyaga. Anak-anak pun masih lagi kecil dan orang kata susah untuk menguruskan kedai. Ayah Aiman dia telah menjual kedai runcit, lesen membeli dan juga menjual getah kepada seorang peniaga lain di Pekan Damak pada waktu tu. Jadi bermulalah orang kata episod hidup baru Aiman tinggal bersama datuk dan nenek dia dekat kampung Batu Balai. Jadi Tok Mat ni, dia ni adalah seorang pesara polis. Dan Tok Mat amat terkenal dengan sifat garang dia ni. Apatah lagi Tok Mat memang orang kata serba boleh, berbomoh, bersilat dan sebagainya. Tak ada satu pun antara cucu-cucu dia ni mewarisi ilmu bomoh dan juga ilmu persilatan ni, kerana menurut pada Tok Mat, ilmu tu bukan boleh dipelajari tapi ianya sepatutnya harus diwarisi. Jadi walaupun Tok Mat memang orang kata jenis yang sangat-sangat garang, tapi dia memang sayang cucu-cucu dia ni. Memang sayang sangat cucu-cucu dia ni. Dan pernah juga Tok Mat bawa parang panjang pergi sekolah hanya disebabkan cucu dia ni yang bernama Hisham ni balik ke rumah menangis-nangis sebabkan didera berjalan itik sekeliling sekolah ataupun keliling sekolah. Dan Hisham masa pada waktu tu langsung tak boleh nak berjalan selama 2 hari disebabkan lutut sakit dan sebagainya kan. Jadi lintang pukang juga cikgu tersebut lari bila nampak Tok Mat ni. Dan nasib baiklah tukang kebun yang kata yang kawan rapat kepada Tok Mat ni pun sabarkan dia. Tukang kebun ni sabarkan Tok Mat. Mat, janganlah kau nak buat macam ni dan sebagainya. Dia cuba untuk sabarkan. Kalau tak tahulah guys, apa jadi dengan cikgu perempuan yang bangsa Cina tu. Kau bayangkan Tok Mat ni tak kira lelaki ke perempuan ke, dia kejar ke pakai parang tu. Jadi pernah juga ada sekali Tok Aiman ni, dia cuba bodek Tok Mat untuk belajar silat. Tapi Tok Mat cakap tak payah belajar. Sebab dia sendiri pun tak pernah belajar dan datuk kepada Tok Mat ni pun tak pernah mempelajari ilmu silat ni. Tapi semua benda tu adalah turun-temurun. Dan menurut pada kata Tok Mat lagi, penjaga ataupun hadam keturunan akan turun kepada mana-mana waris yang disukainya, dan segala kemahiran bersilat dan juga bermomoh ni akan dimiliki oleh pewaris terbabit. Jadi Tok Mat masa tu pun cakap lah, kata tak payahlah kamu nak susah-susah nak belajar. Bila tiba masa nanti tahu-tahu sendiri je. Kan? Jadi Aiman macam, ya ke Tok Mat? Yalah, budak muda guys. Aiman ni mesti orang kata macam dia nak belajar ilmu silat ni untuk mempertahankan diri kalau katakanlah ada apa-apa berlaku ke atas diri dia ni. Jadi guys, ada satu kali ni Aiman ni dia masih teringat tau satu kisah mistik yang berlaku pada satu ketika dulu yang mungkin Aiman tak dapat nak lupakan. Pada satu malam tu lepas solat waktu maghrib, tengah-tengah Aiman tengah lepak dengan kakak dia ni. Kita bagi nama kakak ni sebagai Kak Ros lah. Dia tengah lepak dengan Kak Ros ni, tengah nak baca Quran lah. Tengah nak baca Quran dengan Tok Mat, dan secara tiba-tiba Makcik Sal yang tinggal bersama datang menghampiri si Aiman dan juga Kak Ros serta Tok Mat dan menyuruh supaya Aiman, Kak Ros dan Tok Mat ni jangan bising. Jadi Makcik Sal ni suruh diorang tengah nak mengaji ni, suruh diorang jangan bising. Lepas tu si Aiman ni macam Makcik Sal ni dah kenapa kan? Orang nak mengaji disuruh pula jangan bising. Dalam hati dia bercakap macam tu lah. Dan masa tu Tok Mat ni diam. Dia diam, muka relax aja kan.
Dan Makcik Sal kemudian dia duduk dekat tangga dekat dapur tu sambil membebel dalam bahasa yang tak ada seorang pun faham. Bahasa asing lah lebih kurang. Dan pada waktu tu Tok Mat suruh si Aiman dan juga Kak Ros ni berhenti mengaji dan simpan Quran. Jadi masa tu bila Aiman dengar Tok Mat suruh berhenti mengaji, Aiman macam yes, tak payah mengaji malam ni kan. Budak-budak tahulah. Lepas tu Tok Mat suruh Kak Ros pergi ke dapur menyediakan sepiring beras bersama dengan bawang putih yang ditumbuk dan juga beberapa butir ladi hitam. Tok Mat cakap macam tu. Jadi si Aiman ni pun follow aja si Kak Ros ni pergi kat belakang dekat dapur tu. Jadi Kak Ros ni dah tahulah apa benda yang diperlukan kerana Kak Ros ni dah lama tinggal dengan Tok Mat. Dia dah tinggal dengan Tok Mat dengan nenek dia ni daripada usia Kak Ros ni dalam 30 hari lagi. Selepas daripada kelahiran dia ni. Jadi bila Kak Ros dapat arahan macam ni daripada Tok Mat, dia memang dah sedia maklum, dah masak sangat dah dengan apa benda yang akan berlaku selepas ni. Jadi dekat dapur tu Kak Ros pun isilah piring berisi dengan beras, bawang putih dan juga ladi hitam kan? Dan masa tu dia pergi bagi dekat Tok Mat. Dan masa tu Makcik Sal ni masih lagi dekat tangga dengan mukanya yang ditundukkan ke lantai, rambut dia mengerbang tak terurus ni. Dan sesekali tu Makcik Sal tarik rambut kusut dia ni. Jadi pada waktu tu Tok Mat berdiri menghadap Makcik Sal. Tangan kiri Tok Mat ni pegang piring, tangan kanan pula sesekali menggaulkan bahan-bahan dekat dalam piring tu tadi dia pegang kan. Dan nampaklah mulut Tok Mat ni tak henti-henti terkumat kamit membacakan sesuatu ni. Sambil-sambil dia gaul kat piring tu, duduk baca betul. Dia tiup dekat piring dan orang kata kelakuan tu ataupun perbuatan tu diperhatikan oleh Aiman, Kak Ros dan juga nenek dia ni. Jadi lepas pada tu Tok Mat pun hembuskan nafas dia tu ataupun hembuskan macam tiupkan ke arah Makcik Sal yang tengah duduk dekat tangga tu. Secara tiba-tiba Makcik Sal ni angkat muka dia dan pandang ke arah Tok Mat. Wajah muka Makcik Sal ni memang cukup bengis guys. Memang bengis dengan mata dia yang dibesarkan serta dijengkilkan. Seakan-akan mata putih dia tu nak terkeluar daripada tempat mata dia ni. Macam nak terkeluar mata dia ni. Jadi Aiman masa tu dia macam cuak tau. Tak pernah lagi Aiman tengok rupa Makcik Sal yang buruk macam tu sejak Aiman tinggal bersama dengan diorang. Kejut perut si Aiman ni. Dan Aiman ni bertambah takut bila suara Makcik Sal tu bertukar menjadi garau seperti seorang lelaki memaki hamun si Tok Mat ni dalam bahasa yang diorang sendiri tak faham. Macam mana diorang nak faham? Makcik Sal ni memaki hamun Tok Mat dalam bahasa Tamil. Jadi dengan sepantas kilatnya guys, Tok Mat ni melemparkan barang-barang yang dekat dalam piring tu tadi ke arah Makcik Sal. Dia lempar je masa tu. Dan lepas dia lempar tu, Makcik Sal bangun dan tenung dekat arah Tok Mat dengan renungan yang sangat-sangat tajam guys. Tajam gila, dia tengok je Tok Mat ni. Dan Tok Mat ni masih relax, berpeluk tubuh macam ni, relax je. Dan Tok Mat terus membaca mantra dia ni. Dan secara tiba-tiba Tok Mat menjekah si Makcik Sal ni supaya duduk. Walaupun Makcik Sal tu duduk dan menuruti kata-kata Tok Mat, tapi muka dia ni masih garang dan mata dia ni masih lagi terbeliak macam tu. Dan Tok Mat terus menerus melemparkan beras ke arah Makcik Sal dan cuba merapati Makcik Sal perlahan-lahan. Jadi bila Tok Mat tu dah sampai ataupun dah menghampiri dengan Makcik Sal ni, dia terus pegang ibu jari kaki kiri Makcik Sal. Dan masa tu Makcik Sal ni pun menjerit kesakitan yang orang kata tak terhingga ni. Menjerit sekuat-kuat hati ni. Jadi Tok Mat masa Makcik Sal tengah menjerit ni, dia mengarahkan supaya makhluk yang berada dekat dalam tubuh Makcik Sal tu bercakap dalam bahasa Melayu. Pada waktu tu makhluk ni macam degil lagi tau. Macam degil lagi, masih lagi marah-marah dalam bahasa Tamil. Dan Tok Mat terus menerus menenyeh-nenyeh lada hitam dekat kaki Makcik Sal agar makhluk tu merasa sakit dan juga mengikut kata-kata Tok Mat. Jadi Makcik Sal masa tu merayu, aduh, ayo, dia cakap. Ayo, Amma, dia cakap. Dengar macam kelakar guys, dengar macam kelakar. Tapi bila kita dah ada dekat depan tu, kita tahulah mana yang kelakar, mana yang tak kan. Jadi setelah diasak bertubi-tubi daripada Tok Mat ni, makhluk gaib tu pun mula untuk menuruti kata Tok Mat dan juga berkomunikasi dalam bahasa Melayu. Jadi Tok Mat pun cakap lah, siapa engkau? Aku Rama. Oh, engkau Rama. Daripada mana kau datang, Rama?
Ini rumahku. Ini rumahku. Siapa kata ni rumah kau? Ini rumah aku tau. Rumah kau kat mana? Ini rumah aku punya. Kau orang duduk rumah dalam. Kalau ni rumah kau, kenapa baru sekarang kau muncul? Kenapa baru sekarang kau muncul? Selama ni tak ada pun kau muncul? Mana ada. Aku sini juga duduk. Kau orang ambil ni tanah. Aku belilah tanah ni. Ini tanah aku. Ini rumah aku. Rumah kau sekarang dekat mana? Aku nak tanya kau sekarang ni. Mana rumah kau? Itu pokok mangga. Aku sama bini duduk sana dalam. Oh, kau duduk kat situ. Habis tu, kenapa kau kacau anak cucu aku? Awak punya anak lah. Sudah mari rumah aku kasih kacau. Anak aku tak tahu pun kau duduk situ. Aku minta maaf sangat-sangat. Sekarang kau balik rumah kau. Jangan kacau anak cucu aku lagi. Kalau kau datang lagi, aku bunuh kau. Okey. Sekarang aku balik rumah. Itu pokok mangga sana. Tapi jangan mari kasih kacau aku punya rumah. Kotor punya jam jangan mari ya. Sudahlah, kau balik sekarang. Jadi guys, pada waktu tu Tok Mat ni terkumat kamit membacakan mantra dia dan dada Makcik Sal masa tu kelihatan macam berombak tau. Macam laju dia punya dada ni kan. Dan masa tu Makcik Sal dah mula nak rebah ke bawah. Cepat-cepat Tok Mat sambut masa tu. Dan pada waktu tu Kak Ros bawa segelas air masak dan berikan kepada Tok Mat. Dan air itu dibaca oleh sesuatu dengan Tok Mat, lalu meminumnya. Bukan sebabkan Tok Mat dahaga, tapi air yang dekat dalam mulut Tok Mat ni akan disemburkan, disemburkan ke dalam mulut ataupun muka Makcik Sal ni. Kau bayangkan lain macam dia punya penangan dia ni. Jadi Makcik Sal pun mula sedar tapi badan dia masih lagi lemah kan. Jadi baki air jampi tadi tu diberikan kepada Makcik Sal untuk diminum. Dan setelah beberapa ketika, semangat Makcik Sal pun dah mula pulih. Dan nenek dia memapah dan juga temankan Makcik Sal masuk ke bilik untuk berehat. Lain macam dia punya penangan ni guys. Jadi bila semua dah kembali pulih, kembali settle down semua ni, Tok Mat pun suruhlah Kak Ros membuatkan secawan Nescafe kegemaran dia. Sambil-sambil tengah minum ni, Tok Mat pun mulalah bercerita. Dia bercerita bahawa memang tanah rumah ni memang dibeli oleh orang India. Dan tanah tu juga terdapat 2 kubur India yang mati zaman komunis dulu guys. Jadi biasalah makhluk halus dan juga syaitan ni dia akan mengganggu anak cucu Nabi Adam bila kita lalai, terutamanya pada kaum perempuan ketika dalam keadaan kotor ataupun dalam keadaan uzur. Kan? So itu adalah cerita yang pertama guys. Boleh tahan Ayamah. Okey guys, jom kita bacakan kisah kita yang kedua. Okay guys, kisah yang kedua ni saya nak menceritakan sikit tentang Mid Valley. Okay, bagi korang semua yang kaki lepak dekat Mid Valley, yang suka layan midnight movie, korang kena hati-hati sikit lah. Okay, kisah ni membuatkan seorang budak nama Amar membuatkan dia serik untuk keluar sampai lewat malam. Serik sangat-sangat. Alkisah dia macam ni guys. Alkisah katanya. Okay, Alkisah dia macam ni. Ada seorang budak ni, kita bagi nama dia sebagai Amar. Okay, menceritakan tentang kejadian seram yang berlaku pada diri dia kepada sekitar tahun 2013 kalau tak silap. Dan pada waktu tu Amar baru je habis tengok midnight movie, filem The Conjuring bersama dengan kawan-kawan dia ni. Jadi sedang elok tengok filem seram, feel seram pun belum habis lagi, Amar dah dihadapkan dengan kejadian seram yang langsung si Amar ni tak dapat nak lupakan. Jadi pada masa tu lebih kurang dalam pukul 2 pagi macam itulah guys. Bila dah settle tengok midnight movie ni, Amar dengan kawan-kawan dia pun keluarlah daripada panggung wayang tu menuju jalan balik lah, keluar daripada kawasan Mid Valley tu. Jadi kawan-kawan dia ni balik ikut jalan yang disediakan oleh pihak panggung dekat bahagian North Wing. Okay? Tapi Amar ni pula
Dia tak nak ikut kawan-kawan dia dan dia melencong ke arah South Wing untuk keluar daripada Mid Valley. Jadi guys, dalam perjalanan Amar nak menuju ke arah South Wing tu, okay, kadang-kadang dia terdengar macam bunyi loceng, macam bunyi loceng kaki tau. Tapi bukan bunyi loceng kaki biasa, tapi ni bunyi loceng kaki yang dipakai oleh penari-penari India. Kau tahu kan, loceng kaki yang dia banyak loceng kan, lebih kurang macam tu lah. Dan bunyi loceng tu seakan-akan macam follow Amar daripada belakang. Jadi masa Amar tengah jalan tu, dia macam pandang belakang. Dia pandang belakang, masih tak ada siapa-siapa pun kat belakang. Dan bila Amar mula berjalan, bunyi loceng tu bunyi juga. Ataupun loceng tu bunyi juga. Bila Amar berhenti, loceng tu pun berhenti. Dia macam, apa benda ni kan? Jadi si Amar ni dah mula tau. Dia dah mula rasa kurang senang, kurang selesa. Dan juga orang kata perasaan takut dia ni dah mula timbul lah. Mana taknya guys, pukul 2 pagi kot kan? Jadi pada waktu-waktu macam ni, inilah puncaknya ataupun kemuncak hantu-hantu jin dan juga setan ni berkeliaran ni. Jadi terus meremang bulu tengkuk si Amar ni bila ingatkan balik benda-benda macam ni. Jadi si Amar ni percepatkan langkah dia seolah-olah macam berlari tau. Dia macam berlari-berlari anak lah. Tapi bunyi loceng tu masih lagi mengikori dia daripada belakang. Dan bunyi dia tu macam makin lama makin kuat. Kencing-cing, 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 kencing-cing. Kuat tau bunyi belakang dia ni. Dia punya kuat ni guys, sampai bergema lah dekat bahagian mall ni kan. Yang orang kata memang mall ni memang dah kosong, memang tak ada orang, dengan kedai-kedai lain semua dah tutup. Memang bergema lah. Jadi bila sampainya Amar dekat kaki tangga, dekat eskalator tu, bunyi loceng tu pun berhenti. Dan Amar turun setiap anak tangga eskalator tu dengan keadaan yang berhati-hati. Dan sesekali tu dia tolehlah ke belakang kan. Dia orang kata dia macam risaulah, kod-kod kalau katakan makhluk berloceng tu follow dia juga. Jadi bila Amar dah sampai dekat ground floor kan, Amar dah mula cuap. Sebab apa? Dia tengok semua pintu dah berkunci guys dekat South Wing ni kan. Pandang keliling, tak ada siapa-siapa pun kat situ. Pak Gad pun tak tahu kat mana. Sunyi sepi guys Mid Valley pada waktu ni. Kepada korang yang suka pergi Mid Valley tengok cerita-cerita midnight ni, mesti korang tahulah lebih kurang dalam pukul 1-2 pagi kalau habis tengok cerita movie midnight ni, confirm memang sunyi Mid Valley ni. Okay, kita continue. Jadi semasa Amar ni mata dia tengah mencari-cari kelibat Pak Gad untuk minta buka pintu supaya dia boleh balik ni, secara tiba-tiba Amar ternampak ada dua perempuan muda yang berbangsa India dekat hujung kaunter pertanyaan. Jadi si Amar ni pun bergegas lah pergi jumpa dua perempuan India ni. Jadi bila Amar dah sampai dekat depan kaunter pertanyaan ni, jadi Amar masa tu teruslah tanya. Dia macam, Miss, boleh saya tahu tak dekat mana arah pintu keluar, dia kata. Dan dua orang perempuan tu berjalan menghampiri si Amar ni. Dan masa dua perempuan ni berjalan ke arah Amar ni, kedengaran bunyi loceng kaki tu sama seperti apa yang Amar dengar tadi. Cing-cing, cing-cing, cing-cing. Masa tu terus muka dia panas je, menyirap darah-darah dia ni kan. Dan dua perempuan India tu tersenyum dekat Amar sambil gelak-gelakkan Amar. Dan gelak mereka dua ni menambahkan keseraman kepada si Amar ni. Masa tu Amar dah tak ada pilihan guys. Dia terpaksa tanya sekali lagi arah jalan keluar walaupun dia dah takut masa tu. Dan salah seorang daripada perempuan India tu pun menjawab, "Hai, dah bertahun-tahun kami berdua duduk dekat sini. Ini adalah kali pertama yang orang tanya kami mana nak cari jalan keluar." Dia cakap macam tu ke Amar guys. Dan dua perempuan India tu berkata yang mereka telah duduk kat situ daripada sejak sebelum Mid Valley tu wujud lagi. Dan jawapan yang diterima oleh Amar tu membuatkan dia bertambah rasa takut, bertambah orang kata kecut perut. Apa lagi? Bila dengar jawapan daripada perempuan ni, tak dicerita banyak guys, terus lagi. Dia lari, dia tinggalkan dua perempuan India tu yang dalam masa tu keadaan dia masih tersenyum, masih tergelak ketawa ni.
tergelak ketawa yang orang kata kuat. Yang kuat, yang bergema dekat bahagian ground floor Mid Valley ni. Kau bayangkan. Senang ceritalah. Ketawa dua perempuan India ni memecah kesunyian dekat dalam mall Mid Valley pada ketika tu. Sedar-sedar je Amar dah ada dekat Starbucks di luar kawasan Mid Valley. Tapi menurut pada Pak Gad Myanmar, Amar ni dia berlari bersungguh-sungguh, dah orang kata dah macam lipas kudung gaya dia ni. Dan Amar pun menceritakan apa yang telah dialami sebentar tadi kepada Pak Gad tu. Dan menurut pada cerita Pak Gad tu, sebelum ni pun ada juga orang lain yang pernah kena dan juga yang pernah terserempak dengan dua perempuan India tu. Ada. Memang ada. Tapi yang misterinya, Pak Gad dan juga kawan-kawan sesama Gad yang lain ni tak pernah pula nampak perempuan India ni. Mungkin dah banyak sangat kot aduan dan juga cerita pasal dua perempuan India ni hinggakan pihak management pun memberi arahan kepada semua Pak Gad untuk mengesan siapakah dua orang perempuan India tu. Tapi sampai sekarang diorang tak pernah jumpa. Salah. Dua perempuan India tu bukan manusia. Dan walaupun mereka berdua tak pernah mendapatkan wajah ngeri ataupun seram, tapi apa yang dialami oleh Amar ni, orang kata sangat-sangat menyeramkan lah. Okay guys, moral of the story cerita ni. Okay, sebenarnya kalau katakanlah korang tu nak tengok wayang waktu-waktu siang, boleh lah. Kalau boleh, kalau macam malam-malam ni, dia bukan saja berisiko untuk tersempak dengan makhluk-makhluk halus, tapi dia agak berisiko kalau kita tersempak dengan manusia. Pun boleh juga. Boleh jadi lebih menyeramkan. Dan juga boleh jadi yang kata benda-benda yang tak elok lah. Sebab kenapa? Kita berada dekat tempat-tempat sunyi guys. Jadi kepada siapa yang suka tengok Midnight Show, pandai-pandai korang lah Okay, alright, jom kita bacakan kisah kita yang seterusnya. Kisah yang ketiga. Okay guys, kisah yang ketiga ni, mulut. Okay, mulut adalah salah satu anggota badan yang amat penting dalam hidup manusia sebenarnya. Kalau tak ada mulut, kita tak boleh nak bercakap, kita tak boleh nak makan. Dan bercakap ataupun bertutur adalah satu ataupun salah satu senjata yang paling tajam, yang orang kata boleh mengalahkan sebilah pisau yang baru diasah. Kadang-kadang kita punya kata-kata ni amat tajam, menusuk ke jiwa seseorang ni, sehingga menimbulkan satu, orang kata, ketidakpuasan hati seseorang, walaupun segala apa yang kita ucapkan tu adalah benar dan bertutur secara lembut. So guys, ini kisah dia. Okay, ada seorang pemuda ni, kita bagi dia nama sebagai Nizam lah. Nizam ni dia menceritakan kisah yang disaksikan oleh dirinya sendiri kira-kira sekitar lebih kurang dalam 8 ataupun 9 tahun yang lepas. Dan Nizam ni masih tinggal bersama ibu bapanya di salah sebuah rumah di taman perumahan di sekitar bandar Sungai Buloh. Sungai Buloh kat mana? Selangor lah. Jadi pada satu hari ni, mak pada Nizam ni terkena dengan gangguan makhluk halus. Dari siapa dan juga kenapa tak dapat nak dipastikan, disebabkan selama ni mak Nizam ni tak pernah bermusuh dengan sesiapa pun. Tapi apa yang aneh dia guys, semasa ibu Nizam ni terkena gangguan tu, kadang-kadang dia tu macam terbungkuk-bungkuk tau. Terbungkuk-bungkuk ataupun duduk bersila sambil mulut terkumat kamit bagai membaca mantra dalam bahasa Tamil. Jadi pada mula dia tu, ayah Nizam ni hanya ubatkan ibunya ni dengan ayat-ayat suci yang dia tahulah. Ayat kursi, 3 kul dan sebagainya. Dan ingatkan bahawa benda ni adalah gangguan-gangguan biasa je. Tapi usaha ayah Nizam ni tak berhasil. Dan benda tu semakin lama semakin teruk mengganggu ibu Nizam ni, malah semua ahli keluarga dia ni. Satu family kena. Dan akhirnya ayah Nizam ambil keputusan untuk cari pakar perubatan Islam. Dan kebetulan pada waktu tu ayah Nizam terjumpa setelah puas mencari dan juga memanggil seorang pakar perubatan Islam supaya datang ke rumah diorang ni. Dan segala-galanya telah diceritakan oleh ayah Nizam kepada seorang pakar perubatan yang bernama Ustaz Halim. Jadi keesokan harinya tu, Ustaz Halim pun datanglah ke rumah Nizam bersama dengan 2 orang pembantu dia lah. Datang ke rumah untuk tengok-tengokkan apa masalah. Jadi bila Ustaz Halim, setibanya Ustaz Halim bersama dengan pembantu-pembantu dia ni, Nizam pun jemputlah diorang masuk ke dalam rumah. Dan yang pada ketika tu, Nizam berada dekat depan pintu rumah.
Jadi ketika Ustaz Halim dan juga pembantu-pembantu dia ni mula nak melangkahkan kaki masuk ke dalam rumah ni ataupun ke dalam pagar, pintu pagar ni, Ustaz Halim merasakan ada sesuatu yang sedang menunggunya dekat situ, seperti cuba menghalang dia supaya dia masuk ke dalam rumah, yang cuba untuk menghalang dia dan juga pembantu-pembantu dia ni. Jadi Ustaz Halim ni pun mulalah baca ayat-ayat suci sambil menutup mata dan terus meniup ke arah pintu rumah Nizam. Dan setelah itu barulah ketiga-tiga daripada dua orang ni berjaya masuk ke dalam rumah. Jadi ketika Ustaz Halim melangkah masuk ke dalam rumah ni, Ibu Nizam ni hanya terbaring dekat ruang tamu sambil menangis-nangis tak henti-henti guys. Menangis. Dan Ustaz Halim tak menyentuh pun Ibu Nizam ni. Dia tegur je pun. Dan Ibu Nizam ni terus terjerit-jerit, berlari ke arah sofa ketakutan, melompat sana melompat sini. Jadi Nizam dengan ayah dia ni macam terus untuk tahan ibu dia ni daripada bergerak ke tempat lain. Takut-takut orang kata jadi lebih agresif. Jadi si Ustaz Ali ni pun kemudian ambillah kain dan suruh Nizam dan juga ayah ni baringkan ibu ni di atas kain tersebut. Dan dia memegang ibu jari kaki Nizam beralaskan kain sarung tangan sambil membaca beberapa ayat suci Quran. Yang dah tentunya ayat-ayat ruqyah. Jadi pada waktu tu Ibu Nizam terus bangun. Dia terus bangun dan duduk sambil kaki sebelahnya diangkat seperti seorang samsing. Duduk sambil muka dia tu pandang ke bawah. Kau bayang duduk bersila tapi kaki tu naik ke atas satu, muka pandang ke bawah. Dan semakin lama semakin kuat mulut Ibu Nizam ni bercakap menggunakan bahasa Tamil guys. Kelakuan dan juga gaya dia ni seolah-olah macam dirasuk oleh roh penari perempuan India pada ketika tu. Bayangkan, kan? Jadi Ustaz Halim ni senyum dah. Dia senyum. Dia terus panggil salah seorang pembantu dia ni. Rupa-rupanya pembantu dia ni memang mahir bab untuk kawal histeria yang melibatkan makhluk-makhluk halus yang dihantar oleh India. Dan tak lama lepas tu dia berkata-kata dalam bahasa Tamil untuk bercakap dengan makhluk halus tersebut. Terkejut masa tu Ustaz Nizam ni kan. Pandai pula budak dia ni kan. Jadi bila dah selesai berdialog, secara tiba-tiba Ibu Nizam tu pun macam jatuh pingsan, terus rebah. Jadi atas arahan Ustaz Halim ni, Nizam dengan juga ayahnya tak membiarkan Ibu Nizam berbaring. Dudukkan dia saja dan juga menahan belakang badan dia ni. Dan Ustaz Halim masa tu ambil sebotol air mineral yang dia bacakan ayat-ayat suci dan kemudian dia menyuruh ayah Nizam berikan kepada isteri dia minum. Dan perlahan-lahan isteri ayah Nizam ataupun Ibu Nizam ni meminum air itu dan kelihatan seperti macam nak muntah. Cepat-cepat ni masa tu Nizam berlari ke belakang, ambil baldi, terus letakkan dekat depan muka mak dia ni. Terus mak dia ni termuntah. Tapi guys, muntah ni bukan muntah biasa tau. Tapi dia sedikit orang kata macam berdarah dan ada sedikit gumpalan rambut. Terkejut masa tu bila Nizam dengan ayah dia nampak benda ni. Dan ibu dia ni terus memuntahkan segala benda yang dihantar oleh seseorang tu hinggakan dia merasa lega dan terus terbaring kepenatan. Kau bayangkan seksa dia macam ni. Dia muntah. Jadi bila semua dah settle, Ustaz Halim pun menceritakan apa yang telah terjadi kepada ibu dia ni lah, ataupun Ibu Nizam ni lah. Rupa-rupanya guys, bekas jiran diorang ni berbangsa India, yang menghantar gangguan tersebut. Diorang marahkan Ibu Nizam tu disebabkan apa? Disebabkan selalu menegur mereka sekeluarga ni yang selalu mabuk pada tengah-tengah malam dan juga membuat bising. Tak kira siang ke malam ke. Tak sangka pula diorang ni marahkan Ibu Nizam. Padahal ni bukannya Ibu Nizam ni tegur marah-marah pun. Dia tegur secara baik. Dia tegur, orang kata segadar, orang kata tegur-tegur jiran. Tegur secara lemah lembut kan. Tak adalah orang kata mengeluarkan kata-kata kesat ataupun hinaan. Tak ada. Memang dia tegur secara elok. Cuma itulah, orang yang ditegur tu dia dah salah anggap, menerima dengan cara yang lain. Jadi guys, menurut pada kata Ustaz Halim, diorang ni menghantar hantu diorang ni untuk ganggu Ibu Nizam. Tapi nasib baiklah dapat dicegah daripada awal. Kalau tak, memang susah nak diubati benda-benda ni. Jadi atas permintaan ayah Nizam, Ustaz Halim telah memagar di sekeliling rumah kawasan diorang ni untuk menghalang makhluk-makhluk tersebut daripada ganggu mereka sekeluarga. Kan? Jangan main-main guys. Dia tak kira. Dia sebenarnya kita tak kira sama ada dia berbangsa India, Cina, Melayu sekalipun. Even Melayu sama Melayu pun kita ada sihir menyihir dan sebagainya. Jadi
tak mustahil dia berlaku daripada bangsa lain juga kan. Jadi benda ni bukan kata sebagai macam satu benda yang kita kena rasa macam teruklah bangsa ni, tak boleh kan. Benda ni berlaku pada semua bangsa. Cuma moral of the story daripada kisah yang ketiga ni, apa yang saya boleh katakan adalah kita ni, yes, kadang-kadang kita ni berniat baik untuk tegur seseorang kan, tapi kita tak tahu kan, rambut sama hitam hati lain-lain guys. Kita pun tak tahu macam mana dia boleh dia nak terima dengan teguran kita dan sebagainya. So macam apa yang di mention pada awal penceritaan ni, di mana mulut adalah orang kata salah satu senjata yang paling berbahaya, paling tajam kan, yang kita ada dalam diri kita ni. Jadi kita harus orang kata jaga-jaga dengan apa yang kita tegur, jaga-jaga dengan apa yang kita ucapkan. Tak kira lah sama ada benda tu baik ke, benda tu jahat ke dan sebagainya. Kita kena harus sentiasa berjaga-jaga kan. Jangan kita mengguriskan perasaan hati dan juga perasaan orang lain. Macam itulah guys. Okay guys, 3 cerita yang kita dah ketengahkan pada malam ni, dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi pada lain episod dengan lebih banyak kisah-kisah seram yang kita nak ketengahkan. Okay? Jadi kepada anda semua, jangan lupa like, share dan subscribe channel Segmen, dan insyaAllah kita akan jumpa lagi on the next coming episode. Assalamualaikum.